Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini, saya ingin berkongsi bagaimana kita boleh menggunakan program Microsoft OneNote web base untuk digunakan bagi penyediaan kita punya e-teaching portfolio. Okey, saya akan tunjukkan bagaimana kita boleh mulakan notebook kita dengan hanya melalui website menggunakan web base. Untuk mulakan itu, saya akan tunjukkan mulanya daripada shared file, iaitu kita akan ambil daripada template yang Puan Ilani ada share, sepatutnya kita dapat dalam folder kita masing-masing, dalam folder shared kita. And then klik template portfolio, double click. Okey, baiklah, sekarang sudah keluar template teaching portfolio di browser yang kita baca ini dalam bentuk web page. So kali ini saya tidak akan tunjukkan terus ke pada video sebelum ni kita buka template ni, tapi saya terus aja tekan open in desktop app. Okey. So sekarang hari ni saya nak tunjukkan bagaimana kita boleh buat OneNote dengan hanya menggunakan web page. Okey. Tapi itulah dia masalah dia web page ni. Web page ni dia punya features kurang daripada apps. Jadi apa yang kita dapati bahagian section ni, kalau kita pakai app, kita boleh copy section ni dan kita masukkan dalam section yang baru dalam notebook kita yang baru. Jadi kalau tak dapat, maknanya kita terpaksa buat from scratch lah, daripada kosong. Okay. Cara dia saya akan tunjukkan daripada mula. Untuk memudah, kita macam kena copy lah, copy manually, kita kena type baru. So kalau saya akan buka OneNote ni di browser yang lain. Okey, sekarang saya guna Google Chrome. Okey, apa yang saya buat? Saya minimize dan bawa ke kanan tu. So, bergantung kepada jenis PC dan laptop anda, memang ada features untuk minimize dan pecahkan dua laptop kepada dua bahagian supaya kita boleh buat kerja multitasking lah, kita tengok. Tapi kalau sesiapa yang tidak dapat guna cara ini, boleh juga buka template tadi tu di dalam phone dan tengok dan buat kerja terus di dalam PC ni lah. Okay, sekarang sebenarnya sebelum ni saya memang dah ready. Saya ada lagi satu browser iaitu Safari. Jadi saya buka Safari. Saya dah buka lebih awal untuk mempercepatkan. Jadi bila saya dah buka Safari, boleh kita buka OneNote kita di browser yang berlainan, kita boleh buka serentak. Kita tak ada masalah apa-apa. Okey, jadi kita mula barulah. Okey, sekarang untuk mulakan notebook yang baru, kita pergi kat sini kan, anak panah ni, tengok bawah sekali ada add notebook. Okey, so, kita tekanlah, kata Lina. Saya dah banyak dah file ETPF, so saya akan letak Lina ETPF2. Alright, okay. So create. So now it's creating the notebook. Okay, disebabkan kita menggunakan web, jadi dia perlu masa yang lebih lama. Okay, kalau internet kita teruk. Okay. Alright, so dah wujud. So dia kata this notebook is empty. So kita tak ada pilihan, kita tak boleh copy yang kat belah sini ni. By the way, dia adalah di browser yang lain satu, dan satu lagi web page tidak membenarkan untuk copy section. Okey, jadi apa yang kita akan buat ialah kita akan tambah section. Tambah section, saya ulang lagi sekali, bahagian add section, tekan dan tirulah di sebelah kanan. Tengok kat sana tu A1 profile pensyarah. Okay, tekan OK. Alright, kita tekan OK, dia dah ada OK, yang warna ni nanti kita boleh tukar lah, tak masalah. Kat situ ada right click, section color, tukarlah warna apa kita nak. Kalau kita tak nak tukar, dia automatic pilih kesuka dia lah kan. Alright, kat sini dekat untitled page tu kita akan isi, kita akan baca sini, biodata pensyarah, kita pun tulis. Nak tulis benda ni, type kat sini. Okay, biodata pensyarah. Right, dah ada tu.
Okay, biodata pensyarah. Lepas tu nak letak latar belakang akademik. Okay, nak letak latar belakang akademik, tekan tanda add page dan type latar belakang akademik. Okay, so kita dah ada satu section dan kita ada dalam satu section ada page. Okay, saya akan buat satu section saja dulu dan saya nak terus ajar bagaimana kita masukkan maklumat ke dalam contoh biodata ni lah. Okey, jadi saya akan tambahkan file ke dalam biodata pensyarah. Okey, kita tekan file dan pilih insert file printout. Okey, and choose file dan ambil biodata pensyarah. Mana saya ada desktop. Mana borang profil pensyarah. Okey, choose and insert. Right, saya besarkan sekejap browser ni untuk tengok dah borang profil tu. Okey, dia dah keluar kat sini dan ini adalah PDF file yang dah ada. Okey, ni dah siap ni. Konon-konon kita dah siap. So, ni dah ada mana nama kan. Okey, and then itu cara kalau kita ambil file daripada komputer. Okey, saya akan tunjukkan dekat belakang latar belakang akademik. Ni dah ada ni, tersilap delete. Okey. Alright, untuk latar belakang akademik, katalah contoh saya nak masukkan sijil saya, sijil apa tu. Jadi saya akan letakkan latar belakang akademik. Saya nak tambah sarjana. Okay. Right, sarjana, and then yang kat sini kita nak masukkan ke dalam sikit kan. Okay, make sub page. Alright, so di ke kanan sikit. So latar belakang sarjana. Okay, sekarang saya nak insert picture. Okay, insert picture. Untuk dapatkan gambar saya punya, choose file dan ada di situ dan insert. Okay, loading lama sangat tadi, so saya terus lompat. Dia dah keluar dekat ke sini. Dia dah keluar dah tu. Nampak macam kecil kan? So kita boleh buat, kita boleh besarkan. Kita boleh besarkan. Tapi perbezaannya dengan aplikasi OneNote di komputer, kalau kita right click, kat sini tak ada pilihan untuk rotate. Kalau kita nak rotate, memang kena pakai apps jugalah. Itu kelemahannya. Tak apalah, as long as ada lah sijil kita kat situ kan. Okay, so itu untuk bahagian kalau kita nak. Tadi saya tunjuk untuk insert file. Yang ini untuk insert gambar. Sekarang kita tambah add section baru. Kita akan buat, katalah lupa, mana tadi kita buka balik kita punya apa tadi, okay. So kita nak rujuk, kita buka lagi sebelah. Okay, so kita akan refer to this one. Dekat browser sebelah lagi satu, A2 surat memo, apa tu, surat memo perjawatan tak silap saya. Okay, so saya tambah di sini surat memo perjawatan. Okey. So saya tambah di sini tambah di ini A2 surat memo memo perjawatan. Okey. Tekan okey. Alright. So kat situ pula isinya ada Digi4 situ semua kan. Okey, tambah sini Digi4. Kalau kita tak ada Digi41 tak payahlah letak. Kita letak Digi44 terus macam tu. Lepas tu add page Digi48 macam tu. Alright, so untuk Digi44, kalau kita ada surat, kita scan surat tu dan jadikan dia picture ke PDF ke. So insert macam saya ajar tadi lah. Alright, so saya tak nak tunjuk dah bahagian ni. Okey, saya rasa sampai sini saja dulu saya tunjuk bagaimana untuk add page, create notebook dan tambah page dan buat sub page dan itu saja kot. Jadi nanti kalau untuk detail lagi untuk tambah link dan sebagainya, benda tu dah sama dah dekat app. Jadi boleh tengok video saya, boleh lihat video saya sebelum ni.
yang tunjukkan bagaimana kita nak share link, bagaimana kita nak kumpulkan kita punya attendance tu dalam kat folder lain dan kita bagi link saja dan orang boleh baca daripada situ dan langkah ke link. Okey. So itu saja, ada apa masalah boleh berhubung kepada JK masing-masing, unit masing-masing ataupun saya. Saya harap perkongsian ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan untuk penyediaan e-teaching portfolio. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.